Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Naufal Azim bin Muhammad Nazri. Nombor ID saya KBJ 2008100165 dan saya daripada Seksyen 12. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syazfatini binti Sa'ad. Nombor matrik saya KBJ 20081083. Saya daripada Seksyen 12. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Syafiqah binti Zamri, KBJ 20081089 dari Seksyen 12. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Aina binti Zulkifli dari Seksyen 12, nombor KBJ 2008107113. Secara umum, agama boleh ditaktifkan sebagai hubungan antara manusia dengan sesuatu kekuasaan luar biasa yang dianggap dapat memberikan perlindungan. Hubungan yang dianggap suci ini membawa kepada rasa tunduk manusia kepadanya dan manusia mencintainya, mempercayai dan meminta perlindungan daripadanya. Daripada perspektif antropologi, agama merupakan set peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan kuasa gaib, khususnya dengan Tuhan. Agama juga merupakan suatu sistem keyakinan yang dianut dan amalan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam mentafsirkan dan memberi respon terhadap apa-apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. Daripada beberapa pendapat di atas, definisi agama boleh dilihat dari dua sudut, iaitu substantif dan fungsional. Takrif yang pertama melihat agama dari segi bentuk dan amalannya, sementara yang kedua dari segi fungsi dan tujuan kewujudan agama tersebut. Antara agama besar yang terdapat di dunia sekarang ialah Islam, Kristian, Buddhism, Hinduism, Sikhism, Jainism, Judaism, Shinto, Bahai, Zoroastrianism. Selain itu, ada juga sistem kepercayaan suku kaum primitif yang terasing dan terpisah di kawasan dunia yang berlainan dan berkembang secara bebas tanpa hubungan sejarah antara satu sama lain, seperti pra-animism, animism, fetishism, shamanism dan totemism. Asal-usul agama Kristian. Agama Kristian atau dipanggil Masihi lahir di bumi Jerusalem kira-kira 14 abad selepas kemunculan agama Yahudi yang dianuti oleh bangsa Israel. Orang-orang Arab menyebutnya agama Nasara, iaitu kalau orang Melayu pula menyebutnya Nasrani. Bersempena dengan tempat Isa AS dilahirkan, iaitu Nasirah di Nazareth lah. Agama tersebut pada peringkat awalnya tidak mempunyai apa-apa nama, bahkan hanya disebut sebagai ajaran Isa saja. Selepas ketiadaan Isa AS, barulah agama tersebut dikenal dengan agama Masihi atau dalam bahasa Inggeris disebut Kristian. Perkataan Al-Masih, Chris, bererti juru selamat. Menurut kepercayaan bangsa Israel, Al-Masih akan datang menyelamatkan mereka daripada belenggu perhambaan, penindasan dan cengkaman bangsa-bangsa lain serta memimpin mereka ke arah kesejahteraan yang berterusan. Dalam sejarah Bani Israel pula, harapan kedatangan Al-Masih, iaitu Masiah, terlalu tinggi, terutama pada zaman pemerintahan Kaisar Augustus, iaitu pada sekitar 100 tahun sebelum Palestin diperintah secara mutlak oleh bangsa Rom. Penderitaan hidup yang dialami oleh kaum Yahudi di bawah penjajahan Rom pada zaman itu menyebabkan mereka amat mengharapkan kemunculan Al-Masih dengan segera, sehingga ada yang meninggalkan urusan keduniaan dan menumpukan masa dengan beribadat semata-mata
sebagai persediaan untuk menyambut kemunculan Al-Masih seperti yang disyaratkan dalam kitab suci mereka iaitu Taurat. Walau bagaimanapun, bagi kaum Bani Israel yang masih kukuh menganut agama Yahudi, kedatangan Nabi Isa AS tidaklah dianggap Masiah yang ditunggu-tunggu. Sebaliknya, beliau dianggap sebagai pembawa ajaran palsu yang mesti dihapuskan. Oleh sebab itulah, mereka memburu Isa dan pengikut-pengikutnya dengan segala kekuatan yang ada untuk melenyapkan pengaruhnya di bumi Yahudi. Seterusnya, panduan dan rujukan agama Kristian. Bagi masyarakat yang menganut agama Kristian, mereka mempercayai bahawa Nabi Isa AS yang dikenali sebagai Jesus Christ adalah Tuhan mereka yang berpegang kepada kitab Bible, iaitu kitab yang mengandungi perjanjian lama dan perjanjian baru. Tanda salib atau tanda palang menjadi satu simbol bagi agama ini. Antara amalan yang diamalkan oleh agama ini adalah upacara pembaptisan. Upacara ini merupakan upacara untuk meraihkan kelahiran atau kemasukan seseorang dalam agama Kristian. Selain itu, upacara ukris iaitu perhimpunan suci atau makan malam terakhir yang menghidangkan roti serta wain sebagai tanda perpaduan antara penganut Kristian dan Yesus. Di sini saya ingin menceritakan sedikit sebanyak tentang Hari Krismas. Hari Krismas ni dia lebih dikenali sebagai Hari Natal. Perayaan ini terbesar untuk penganut agama Kristian. Dia famous, perayaan ini famous dekat Malaysia sebab ramai Kristian, agama Kristian akan sambut. Perayaan ini juga akan sambut setiap tahun, iaitu pada 25 Disember. Tujuannya untuk memperingati kelahiran, di mana faktanya tarikh tersebut bukanlah tarikh kelahirannya. Tarikh kelahiran Yesus dari Nazaret, pengasas ajaran Kristian. Ada resam moden perayaan ini termasuklah dia macam akan ada pemberian hadiah daripada Santa Claus. Lepas tu dia orang akan hias pokok Christmas untuk tanda dia happy dengan lampu hiasan, holi ataupun macam-macam bintangnya warna-warni. Dia orang akan berkumpul menyambut Christmas bersama ahli keluarga. Dia orang akan menyediakan hidangan Christmas yang mewah dan indah. Contohnya hidangan ayam Belanda yang lazat. Yang hidangan tu wajib dibuat pada setiap hari Christmas. Perayaan yang kedua ni dipanggil Good Friday dalam bahasa Inggerisnya, dan dalam istilahnya lain Jumaat Agung. Perayaan ini adalah hari di mana wafat Tuhan Yesus Kristus di atas bukit Golgota. Yesus Kristus ni mati bukan tanda maksud, tapi dia rela mengorbankan tubuhnya disalib untuk menembus dosa-dosa umat Kristian. Jadi dia sendiri telah memikul dosa agama orang Kristian ni dalam tubuhnya di kayu salib, supaya orang Kristian supaya orang Kristian yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Yang perayaan yang ketiga ni, dia perayaan dianggap salah satu perayaan yang penting dalam kalender Kristian, di mana hari Jumaat sebelum hari Ahad Ester. Hari Ester ni dia boleh dikatakan sama juga macam Good Friday, tapi dia
dipanggil hari sebelum hari Ahad. Dia lebih dikenal sebagai macam itu. Hari Easter ni pada tarikh 19 April, setiap 19 April, hari Jumaat juga, bukan hari Ahad, tapi dia panggil hari Jumaat sebelum hari Ahad. Jumaat Agung dia ni khas untuk hari Easter ni. Perayaan hari Easter ni khas untuk negeri Sabah dan Sarawak. Hari Easter ni dia akan menghidangkan pelbagai makanan yang menarik. Dia macam pelbagai tradisi makanan setiap tahun. Tapi wajibnya orang Kristian akan hidang telur rebus. Lepas tu dihiaskan dengan pewarna makanan berwarna-warni untuk hias atau untuk aktiviti memburu telur Easter. Pada hari Good Friday pula, diorang akan buat roti panas yang hias dengan corak salib. Diorang akan hidang yang itu. Memakan roti panas adalah penting sebagai tanda berakhirnya Lent. Lent tu suatu tempoh di mana orang Kristian harus berpuasa. Kerana roti tersebut mengandungi produk tenusu dan produk tenusu adalah terlarang sepanjang tempoh tersebut. Okey. Selain telur rebus adalah kambing panggang. Daging kambing ni adalah daging tradisional sebagai hidangan utama pada hari Easter. Kemudian kek simnel, hidangan petang. Lepas tu biskut Easter, di mana orang Kristian ni akan makan pada hari Ahad. Biskut ni dipanggil juga kek. Biskut ni akan mengandungi rempah, anggur dan kulit lemon yang diparut. Okey. Last perayaan iaitu Gereja Advent hari ke-7. Dia maksudnya dia denominasi Kristian Protestan yang dibezakan oleh pemeliharaan pada hari Sabtu. Hari ke-7 ni hari ke-7 dan seminggu dalam kalender Kristian dan Yahudi sebagai hari Sabat. Dan di penekanannya kedatangan kedua Yesus yang akan datang untuk mengembangkan gerakan militeri di Amerika Syarikat. Pada pertengahan abad ke-19 ni, secara rasminya gereja ni ditubuh pada 1863. Pengasasnya adalah Ellen G. White yang banyak tulisnya masih dipuji oleh gereja. Gereja Masihi Advent hari ke-7 ni terbentuk pada tanggal 21 Mei 1863. Gereja ni pada awal kelahirannya dipelopori oleh Hiram Edson, James S. White dan isterinya Ellen G. White, Joseph Bates dan G. N. Edry. Gereja Masihi Advent hari ke-7 ni secara historisnya berasal daripada pergerakan Miller yang bersifat antar denominasi pada tahun 1940-an. Antara konsep perkahwinan di dalam agama Kristian, pada dasarnya agama ini memandang perkahwinan sebagai satu ikatan suci antara seorang lelaki dengan seorang wanita untuk mereka hidup sepanjang zaman. Oleh kerana itu, penceraian dalam agama Kristian tidak diiktiraf sama sekali. Seorang lelaki hanya dibenarkan berkahwin sekali saja seumur hidup. Demikian juga wanita. Oleh itu, perkahwinan bagi penganut agama Kristian khususnya
aliran Roman Katolik menganggap perkahwinan sebagai suatu perhubungan antara seorang lelaki dengan seorang wanita yang sama-sama telah bersetuju untuk hidup bersama sebagai suami isteri untuk seumur hidup dan sepanjang hayat mereka. Kesimpulannya, agama Kristian ini adalah agama terbesar di dunia. Kira-kira 2.1 bilion penganut atau sepertiga jumlah penduduk dunia. Kristian adalah sebuah agama monoteis yang berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajaran Yesus dari Nazaret sebagaimana ditunjukkan dalam karya-karya para pengikutnya seperti Bible. Oleh itu, sekian sahaja pada kami. Sekian, terima kasih.